أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah dalam kesempatan masa yang ada pada pagi ini, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang saya pilih, iaitu kemalasan. Malas ni semua kita maklum, dia bukanlah salah satu daripada sifat yang baik. Namun kita ketengahkan untuk pagi-pagi ini kerana dia menjadi satu ancaman yang besar. Kerana jika malas berada dalam diri kita seolah-olah mempunyai satu penyakit, dan penyakit ini dia membahaya bukan setakat pada diri kita, bahkan dia memberi impak kepada orang lain. Kalau kita dalam satu keluarga, kita ada 4 ke 5, 6 ke 7 orang adik-beradik, maka salah seorang daripadanya bersifat dengan sifat malas. Bukan dia saja yang terkesan dengan kemalasan itu, bahkan orang yang keliling daripadanya, adik-beradik kita yang lain pun terasa kesan daripada kemalasan dia. Ini kita seringkali berlaku daripada mana-mana sudut perkeluargaan ataupun organisasi. Apabila orang lain pula malas, dengan kemalasan dia bukan memberi kesan kepada diri dia, bahkan dia juga memberi kesan kepada pihak-pihak yang lain. Kerana malas ini, dia seolah-olah membuka satu jalan. Jalan kepada apa? Iaitu jalan kepada kegagalan. Orang yang malas seolah-olah dia telah memilih, ikhtiar dia telah memilih, iaitu pilihan dia jalan untuk gagal. Oleh kerana itu, kita kena dipahamkan bahawa diri kita mempunyai dua, iaitu yang dipanggil diri taklif, satu lagi ialah dipanggil diri tabiat. Apabila kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ilham, contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah mengilhamkan kejahatan, maka yang menyambut di situ ialah diri tabiat. Dan apabila datangnya ilham kebaikan, maka yang menyambut ni diri taklif, yang membawa beban untuk nak bawa tunjuk yang baik. Sekiranya diri taklif itu berjaya mengenangi dalam perlawanan ini, maka terbentuklah satu diri yang dipanggil diri fitrah. Diri fitrah ini yang disebut sebagai akhlak di dalam Islam. Oleh kerana itu, kita kena menjadikan diri kita sentiasa berlawan, di antara sama ada memilih untuk mengambil beban ataupun kita melepaskan beban itu untuk kita menjadi orang yang selesa, sehingga kita menjadi orang yang malas. Sebab itu tabiat ditarifkan sebagai sesuatu yang kita ambil yang menyebabkan jasad kita menjadi selesa, tetapi jiwa maknawi kita menjadi terseksa. Contoh, kita bangun pagi, kita sedap-sedap tidur, dalam pukul 5 pagi kita nak bangun, tapi tubuh badan kita tak nak bangun kerana kita hendakkan keselesaan. Sampai pukul 6 pagi pun tak nak bangun, kita hendakkan keselesaan. Mata nak sedap, semua nak sedap, akhirnya kita tidak bangun sampai ke pagi. Memang tubuh badan kita menjadi selesa, tetapi jiwa maknawi kita terseksa. Sebaliknya, orang yang menyibuk taklif, tanggungjawab untuk bangun subuh, maka dipanggil orang ini walaupun jasadnya seolah-olah tersiksa, kena bangun celik mata kemudian, dan dianya kena sembahyang dan sebagainya, walaupun jasadnya tersiksa, tetapi jiwa maknawinya menjadi selesa. Dengan cara itu, apabila jiwa taklif ini
atau diri taklif ini berjaya memenangi perlawanan di antara diri tabiat dan diri taklif, maka ketika itu terbentuklah satu yang dipanggil diri fitrah. Diri fitrah inilah yang dipanggil sebagai makhluk manusia yang berakhlak. Nabi SAW menjelaskan bahawa orang-orang munafik dia mempunyai sifat malas. Apabila bertembung di antara diri taklif dan diri tabiat, maka dia akan memilih diri tabiat. Sebagaimana contohnya apabila diarahkan untuk semayang. Sepatutnya orang yang beriman bila disuruh bersemayang, maka dia berada dia sambut dengan diri taklif. Dia kena semayang. Tetapi dia memilih untuk bersifat dengan diri tabiat yang menyebabkan dia menjadi malas. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, khitab kepada orang munafik. Orang munafik ni malas kerana dia memilih tabiat, diri tabiat dia, iaitu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan sembahyang, mereka mendirikan dalam keadaan malas. Ini membuktikan bahawa orang-orang munafik, mereka ini memilih untuk malas dalam berdepan antara taklif dan tabiat, maka dia menampakkan tabiat dia apabila taklif datang pada diri dia. Itu yang pertama. Berkaitan dengan malas, ulama membagikan kepada dua. Satu yang dipanggil malas akal, yang keduanya ialah malas anggota. Malas akal ni ialah akal tidak mahu berfikir. Sedangkan kita semua maklum bahawa akal kita dia tidak mati. Dia hidup sebagaimana makhluk-makhluk yang lain hidup. Maka setiap kehidupan perlukan kepada makanan. Maka begitulah juga dengan akal. Makanan bagi akal ialah ilmu. Untuk mencapai ilmu, dia mesti melalui jalan-jalannya, iaitu dengan dia membaca. Maka membaca itu makanannya. Sama ada kita membaca atau kita mendengar atau kita melihat, maka semua itu adalah makanan-makanan bagi akal. Jadi orang yang tidak suka membaca, orang yang tidak suka mendengar, orang tidak suka melihat dan bertafakur, maka seolah-olah dia membiarkan akalnya mati. Bila akalnya mati atau akal itu dimalaskan, maka menjadikan dianya kurang berpotensi yang menyebabkan menempuh satu kegagalan demi kegagalan. Baik, yang keduanya ialah iaitu kemalasan daripada sudut anggota. Anggota tubuh badan kita ni memang malas kalau kita tidak diberi semangat. Maka semangat itu datang berpunca daripada satu anggota yang besar dan tersimpan di dalam diri kita, iaitu hati. Kebesarnya hati ini seolah-olah dia itu adalah raja yang perlu kita takluk akan dia, sehingga dia boleh memaksa akan kita supaya kita bergerak menjadi orang yang rajin. Sebab itulah Rasulullah SAW seringkali mengajar kita dengan beberapa doa supaya kita menghilangkan daripada sifat malas. Satu hari sahabat Nabi SAW duduk di dalam masjid, saya lupa nama dia, duduk di dalam masjid. Ketika mana dia duduk dalam masjid, Rasulullah pun masuk. Ketika mana Rasulullah masuk, Rasulullah kata, wahai sahabat, kenapa kamu duduk di dalam masjid sedangkan pada waktu ini bukan waktu solat? Lalu dia mengatakan bahawa dia nak berdoa pada Tuhan tak boleh banyak, dia nak menyelesaikan hutang, tapi isunya dia duduk kat masjid tak nak bekerja dalam keadaan malas. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada dia, sudi tak kalau sekiranya saya ajar kepadamu akan doa, di mana doa ini kamu baca pagi dan petang, insya-Allah kamu akan diberi jalan keluar.
Lalu ketika itu Nabi SAW mengajar pada dia dengan doa yang sering kali kita baca, iaitu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين